Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih tahniah kepada semua yang sudi meluangkan masa pada malam ni. InsyaAllah kita start properly 9.40. Saya on hour sikit untuk ready-ready lah. So sementara kita tunggu lebih ramai lagi untuk join sesi diskusi M+ platform familiarization, boleh share lah link kepada rakan-rakan kalau siapa-siapa yang berminat untuk dengar lah. Okay. Sementara itu saya copy dulu link, saya nak share dekat grup-grup Telegram yang ada. Okay. Okay, selamat datang Tuan Izzuddin, Iwan, Puan Ting. Dekat Zoom kita baru ada 4 orang. Dekat Facebook kita dah ada dalam lebih kurang 15 orang. Assalamualaikum Doktor, Tuan Alias. Waalaikumsalam Tuan Alias. Okay, saya ingat kita tunggu lagi sekejap, beberapa minit, lepas tu baru saya start lah. So seperti mana yang saya dah maklum, topik pada malam ni saya akan sentuh berkenaan dengan BitQ. BitQ ni adalah satu benda yang, info yang penting yang ada dekat platform, yang mana kadang-kadang kalau kita baru ada platform yang plus ataupun mana-mana platform lah kan, untuk trade, kita kena faham juga pergerakan Q tu, daripada sell Q jadi buy Q, daripada buy Q jadi sell Q. Kita nak tengok macam mana sentimen Q tu, apa yang kita boleh tengok, apa yang kita boleh faham daripada sentimen Q tu, dan macam mana cara kita nak baca serba sedikit Q yang ada dekat market depth tu. Kalau tuan-puan tak nampak ataupun tak dapat nak imagine apa yang saya cakap ni, tak apa, sebab kejap lagi saya akan tunjukkan platform terus, nanti kita sama-sama tengok. Okay, so sementara tu sebelum kita start properly, saya punya suara nak dengar jelas tak? Boleh komen tak untuk tuan-puan yang tengok dekat Facebook dan ahli-ahli grup yang dekat Zoom meeting. Okay, selamat datang Tuan Jun Ziang. Suara okey tak? Kalau okey boleh komen sikit, okey ke tak? Kalau boleh dengar. At least tak adalah saya cakap saya jadikan dengan suara sendiri untuk cakap seorang kan. Okey, Tuan Izzuddin cakap suara okey. So sementara itu saya nak buka dulu platform M+. M+ online. Okey. Okay, lagi 2 minit. Baru kita start lah. So sementara tu kalau nak kalau nak share link kepada rakan-rakan yang ada M+ ataupun yang baru nak buka akaun M+ pun boleh juga, tak ada masalah. At least kita sama-sama belajar lah. Nanti bila dah dalam sesi ni, bila dah saya kupas topik yang utama yang kita nak discuss pada malam ni, boleh tuan-puan nak tanya soalan lepas tu lah. Tapi bagi peluang saya kupas dulu apa yang saya nak kupas, lepas tu kita sesi soal jawab. Okay? Mungkin saya tak nak panjang malam ni. Besok kan bursa tutup, besok cuti awal Muharram. Jadi mungkin ada rakan-rakan yang nak rehat awal, besok nak spend time dengan family dan sebagainya kan. Okay. Ahli-ahli grup dah makin ramai dah. Okay, Alhamdulillah. Okay. So saya dah buka platform ni.
Okay, dah 9.40. Kita start yang proper lah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama sekali saya ucapkan tahniah, terima kasih sekali lagi kepada tuan-puan kerana sudi meluangkan masa malam ni. Yang mana kita tahu besok cuti, malam ni biasanya orang nak istirahat kan. So saya tak nak ambil masa lama, mungkin dalam setengah jam ataupun 40 minit lah macam tu. Okay. So topik pada malam ni saya rasakan agak penting, especially kepada ahli-ahli grup lah. Okay, topik ni agak penting especially pada ahli grup kerana kalau topik malam ni saya tulis kat situ Qubit kan, Bit Q ni dia punya short term dia. Kalau kita tengok dekat platform, kita boleh nampak secara jelas apa benda yang saya nak masukkan dan macam mana cara kita nak baca sentiment market. Actually ilmu nak baca Bit Q pattern ni sebenarnya mahal sebenarnya. Masa saya belajar dulu dengan si Fuzul, kena charge dekat 2,000 jugalah. Tapi malam ni saya nak share apa yang saya tahu lah. Tapi untuk lebih detail tu saya tak adalah nak kupas semua sekali. Saya cuma bagi dia punya overview apa benda yang kita nak kena faham dekat platform tu, apa yang dimaksudkan dengan BitQ dan apa yang dimaksudkan market depth. Okay? Apa yang dimaksudkan dengan BitQ, apa yang dimaksudkan dengan market depth, macam mana cara kita nak tengok sentimen pasaran, adakah bullish ataupun bearish hanya berdasarkan BitQ pattern. Okay? So untuk tidak membuang masa, saya share dulu screen supaya tuan-puan boleh nampak lah. Okay. Sebelum kita teruskan, nampak tak screen ni? Boleh komen sikit tak? Ahli-ahli grup boleh komen sikit tak? Screen boleh nampak tak? Takut nanti saya tak tershare pula screen ni. Sebab kadang-kadang dia hilang sendiri je. Okay, Tuan Aizuddin bercakap boleh nampak. Rakan-rakan yang dekat Facebook, kalau boleh nampak screen dengan jelas, boleh komen sikit. Nampak jelas ke apa ke? Komen sikit lah. Okay. Okay, KS cakap nampak. K1 cakap nampak. Okay. Okay, kalau boleh nampak, Alhamdulillah. Okay, sebelum saya pergi lebih lanjut, saya nak tunjukkan macam mana cara kalau sebelum ni kita buka account M+ menggunakan Internet Explorer kan, menggunakan Internet Explorer yang lama. So kalau kita buka Internet Explorer yang lama, kita buka M+ dan kita boleh login macam biasalah. Okay, ni saya bagi contoh, saya buka satu account menggunakan Internet Explorer yang lama. Bila kita buka, kita akan nampak paparan yang macam ni. Saya besarkan. Kita nampak paparan yang macam ni kan. Yang penuh paparan yang macam ni. So, sekiranya tuan-puan nak gunakan Internet Edge, okay, Internet Edge kalau Microsoft Windows 10 yang baru, dia punya logo dia tu yang macam E juga. Tapi E ni merujuk kepada Edge lah. Kalau E yang lama ni, yang ada ring ni, Internet Explorer yang lama kan, Explorer lama. Ini adalah Edge. So saya minimizekan yang Internet Explorer yang lama. Yang ini saya buka menggunakan Edge. Tapi macam mana cara kita nak paparkan yang sama, dia punya fungsi dia yang full features sama dengan Internet Explorer yang lama dekat Edge. Cara dia adalah saya log out dulu yang ni. Okay, kita start dari awal. Okay, saya tutup dulu. Yang ni adalah Internet Explorer yang lama kan. Ini Internet Explorer yang lama. Saya buka Edge. Okay, kita buka Edge, Internet Explorer Edge. Ini saya pin dululah. Pin to taskbar. Kita buka Internet Edge. So, caranya adalah type dulu M+ online login. Bila type M+ online login, dia akan keluar macam ni. M+ online ni kan. Klik dulu yang tu. Make sure dia punya alamat ni dekat atas. Okay, make sure dia punya alamat ni dekat atas. Pergi dekat sebelah kanan yang ada 3 dot yang dekat Internet Edge tu. Pergi sebelah kanan, tekan yang bawah ni, More Tools. Ambil yang bawah sekali. Ni. Saya ulang balik ya. First kita search dulu M+ online ni, .com.my ni. Make sure dia punya web address dia dekat atas sekali. Lepas tu dekat Edge kita pergi sebelah kanan. Tekan More Tools, tekan yang bawah sekali, Reload in Internet Explorer Mode. Okay. Bila kita reload in Internet Explorer Mode, kita akan dapat full features sama dengan yang ada dekat Internet Explorer yang lama. Okay.
tapi kita buka dekat Edge. So apa kelebihan dia? Sama dengan kelebihan kalau kita buka dekat Chrome. Kalau gunakan Internet Explorer yang lama ni, dia agak delay sikit. Sikit lah, beberapa millisecond. tak adalah millisecond, tapi delay sikit lah yang saya perasan. Okay? Kalau kita gunakan Edge, ini saya tutup dulu yang Internet Explorer yang lama ni. Okay, kita tutup dulu yang ni. Saya paparkan yang Edge. Bila kita gunakan Edge, dia agak cepat sikit. Mungkin dia punya apa ni? Teknologi dia lagi canggih sikit lah kan. Berbanding ni Internet Explorer yang lama. Kalau saya buka dekat Chrome pun saya perasan macam dia loading lagi cepat berbanding dengan Internet Explorer yang lama. Okay. Yang ni kita buka gunakan Edge. Tapi kita still dapat paparkan full features sama dengan Internet Explorer yang lama. Okay. So, back to topic. Topik pada malam ni, actually saya nak terangkan berkenaan dengan qubit. Okay, qubit. Qubit ni dia merujuk kepada yang ini, yang ada dekat tengah-tengah ni. Okay. Kalau nak lebih mudah, saya kena buka satu PowerPoint. PowerPoint ni, mana satu platform. Platform. Ni. Dia kena guna slide yang sama. Kalau tak nanti hilang benda yang kita dah discuss sebelum-sebelum ni. Mana dah, saya letak dulu tu. Okey, dekat sinilah. So, yang tengah-tengah ni, yang ni kita panggil qubit. Okey, kita panggil qubit. Kenapa nama dia qubit? Sebab apabila kita berkumpul untuk beli ataupun kita berkumpul untuk jual, semua lot yang kita tekan, sama ada kita tekan buy ataupun kita tekan sell, lot-lot tersebut akan muncul dekat sini. Okey, lot tersebut akan muncul dekat sini. Saya ambil yang contoh yang harganya agak reasonable lah untuk tuan-puan. Okey, mungkin saya ambil VS pun agak okey. Notion pun agak okey, MLS. Mungkin saya ambil MLS. Okey, saya ambil contoh MLS. Okey, kita ambil ni contoh MLS. Saya letak dekat PowerPoint ni untuk mudah kita nak komen lah. Okay. Sebagai contoh MLS kan, apa yang tuan-puan nampak dekat sebelah kiri dan kanan ni. Okay. Sekarang saya nak cuba mute dulu semua supaya tak mengganggu rakan-rakan yang lain lah. Okay. Apa yang kita nampak sebelah kiri dan kanan yang ini, nama dia adalah qubit ataupun market depth. Okay. So, secara ringkasnya, yang ini saya buat kotak ni. Mana dah kotak dia ni? Saya buat kotak ni. Kita buang dia punya fill dia, kita letak dia punya border je. Okay, saya besarkan sikit border dia. Nak bagi jelas kan? Okay, kotak ni, nama dia adalah qubit. Mana nak letak tulisan Okay. Nama dia adalah market depth. Market depth. Nama dia ada market depth. DEPTH. Market depth ni kalau bahasa Melayu dia adalah kedalaman market. Okay. Default setting dia hanya ada 3. Kalau yang default, maksudnya yang baru default setting, maksudnya baru-baru je kita buka market depth tu dia hanya ada 3 layer. So kalau M+, sekiranya kita nak buka sehingga 5 layer MD kita panggil. MD ni market depth lah. Okay. Sekiranya kita nak buka 5 layer MD, syarat dia adalah kita kena trade. Kena trade at least. Okay. At least sekali sebulan. Itu minimum lah, syarat minimum yang diberikan oleh M+. Kalau sekiranya tuan-puan nak buka sehingga 5 layer market depth, kena trade sekurang-kurangnya sekali sebulan. Trade tu tak kisah berapa lot. Nak beli satu lot, jual balik satu lot pun tak kisah. Okay. Yang penting sekali sebulan sahaja sekurang-kurangnya. Okay. Macam beli bulan ni satu lot. Lepas tu jual bulan depan satu lot. Itu dah dikira sebagai satu transaction sebulan lah. Okay. Macam tu. So, kalau tuan-puan punya remiser adalah saya,
kalau saya adalah remiser tuan-puan, kalau nak buka dah cukup syarat kan, yang trade 1 kali sebulan tu dah cukup syarat, just bagi client code. Okay, bagi je client code, okay, bagi client code untuk saya bukakan. Okay, untuk saya bukakan 5 layer. Actually bukan saya pun yang bukakan, saya submit je request kepada tim IT M+. Nanti tim IT M+ akan bukakan 5 layer. Tapi dia akan check dulu cukup syarat ke tak. Kalau tak cukup syarat, dia akan cakap request reject lah sebab tak cukup syarat. So kena cukupkan syarat dulu, at least 1 kali sebulan trade. So mana nak dapat client code ni boleh tengok dekat bahagian my account, pergi dekat my profile yang sebelah kiri sekali tu, my account, my profile, pergi yang bawah sekali. Okay, pergi yang bawah sekali kita akan jumpa client code. Okay, my account, my profile, nanti kita akan jumpa client code yang bawah sekali. Okay, so dia tulis kat situ client code lah. Ataupun kalau sekiranya tuan-puan dah pernah account CDS M+ dah lulus, tuan-puan akan terima email. Dalam email daripada M+ tu dia akan bagi juga client code dengan password tu kan. So client code tu kena simpan lah. Biasanya client code ni nama kita je. Okay, client code ni paling mudah. Biasanya nama kita. Contoh macam saya kan, Zul Izzy bin Nordin. Okay, so saya punya client code adalah ZBN, Zul Izzy bin Nordin. Kalau contoh apa, Muhammad Zulfahmi Nordin kan, contoh kan. So client code dia adalah MZN. MZN. Okay. Itu secara ringkasnya. Lepas tu yang ada dekat belakang tu sama ada J ataupun C. Dia ada sama ada J ataupun C. Sekiranya ada J kat belakang, itu bermaksud Islamik. Islamik tak tahu kenapa J, mungkin jemaah ke kan. Kalau dia ada C kat belakang, itu adalah maksudnya conventional. So kalau nama kita ZBN, contoh 013C. So maksudnya saya punya account adalah account conventional lah. Okay, account conventional. Tapi ZBN tu Zul Izzy bin Nordin. Macam tu. Tapi kalau ni MZN 013J. Kalau dia letak J kat belakang, itu bermaksud account tu adalah account Islamik. So kita dari situ pun kita dah boleh tahu dah adakah account tu Islamik ke tak Islamik. Okay. Tuan Noah Iz tanya, boleh tukar reminder ke? Boleh, tak ada masalah. Kalau nak tukar nanti PM saya lah. Okay, PM saya dekat Telegram ke dekat Facebook ke, nanti saya guide lah. Okay. Tapi kena ada reason yang kukuh lah. Kesian pula reminder yang lama kan. Okay, so itu yang pertama. So syarat dia adalah trade sekali sebulan baru boleh minta sehingga 5 layer. Kalau tak memang kita akan ada 3 je lah. Okay, kalau tak cukup syarat tu, ataupun kalau baru je kita buka account M+, memang kita akan ada 3 sahaja. 3 ni kita cuma ada 3 yang dekat atas tu je. Okay, macam tu je. So kalau tak cukup syarat, kita akan ada 3 sahaja. So apa sebenarnya market depth ni? Market depth ni adalah kedalaman kepada kita tengok berapa layer orang berkumpul untuk jual ataupun beli. Okay, secara mudahnya saya ambil balik gambar ni. Saya ambil balik gambar ni, kita letak dekat slide seterusnya. Okay. Secara mudahnya kita nak tengok berapa ramai orang berkumpul. Kalau sebelah kiri, kalau tuan-puan perasan ni, saya buat satu kotak kat sini. Nampak tak ya best buy ni? No fill shape. Ni saya buat warna kuning lah. Nampak tak best buy ni? Sebelah kiri adalah mewakili orang beratur untuk beli. Okay, orang beratur untuk beli. So layer yang pertama, ini adalah first layer ni. Ini adalah first layer. Layer yang pertama orang beratur untuk beli. Ni. Yang ni saya letak kat situ. Level 1. Okay, level 1. Itu beratur untuk beli level 1. And then bawah dia tu kira level 2 lah. Okay, level 2. Kena kecilkan sikit ni. Okay, level 2 dan seterusnya sampai level 5 ke bawah. Okay, so sebelah kiri mewakili buyer, sebelah kanan mewakili seller. So apakah signifikan dia? Signifikan dia adalah
Apabila tuan-puan contoh kita nak beli, okay? Contoh kita nak beli counter MLS dan kita nak beli pada harga, contohnya kita nak buy 100 lot, okay? Dia dalam bentuk lot. Lot ni adalah satu lot bersamaan dengan 100 unit. So kalau 100 lot bersamaan dengan 10,000 unit lah. Tu secara mudahnya macam tu kan. Nanti kita pergi pula kepada big size. Okay, kita pergi pula kepada big size. Contohnya kita nak beli 100 slot MLS pada harga 745. Okay, 745 sen. So bila kita queue, okay, bila kita queue, contohnya kita pun tekanlah buy, kan? Kita tekan buy, kita masukkan 100. 100 ni dia dah kali siap-siap 100. Okay, maksudnya 100 slot kali 100 unit. Dia akan jadi 10,000 unit. Kalau kita silap kat sini, contoh kita nak 100 slot, tapi kita pergi tekan dalam bentuk unit, terus kita pergi tekan 10,000. So automatic dia akan reject lah sebab tak cukup. Kan kita kena tahu berapa dulu capital, duit yang kita ada, baru kita boleh tekan. Kalau duit tak cukup pun dia akan reject juga. Okay. So kita masukkan 100 slot ataupun kalau nak mudah tekan je lah yang bawah ni. Okay. And then harga, bila kita klik dekat price ni, dia akan automatic akan ada. BQ1 ni adalah buy Q level 1, yang ini. Buy Q level 1. BQ2 buy Q level 2, BQ3 buy Q level 3, 4 dan 5. So ini maksudnya kita ada 5 layer. Kalau ada 3 layer, dia cuma tunjukkan 3 layer je lah. Okay, sampai bawah tu je lah, BQ3. Okay. So biasanya kalau nak beli, kita nak harga yang paling rendah. Okay. Secara naturally-nya, bila nak beli kita nak harga paling rendah, bila nak jual kita nak harga paling tinggi. Tapi kalau kita nak cepat, kita boleh queue dekat level 1. Maksudnya ada potensi untuk match dengan cepat kalau sekiranya kita queue pada level 1. So apa yang berlaku bila kita dah masukkan harga, contoh 0.745 which is yang ini, kita pun tekan. Kalau kita ambil limit, kita boleh tekan send now lah. Kalau kita nak good till date ni dia tempoh dalam masa sebulan. Okay, kita boleh queue dalam masa sebulan. Selagi mana dia tak match dalam masa sebulan tu, habis je 30 hari sebulan tu, baru dia akan expired kalau good till date. Kalau kita ambil day, selepas jam 5 hari yang sama, dia akan expired lah. Besoknya kena queue yang baru. Okay. Ni ada limit dengan stock limit. Stock limit ni nanti saya explain nanti next time lah. Okay. So katakan kita pun tekan send now, kita pun masukkan trading pin. Ini pun orang selalu salah. Sebab kalau especially yang baru-baru buka account kan, trading pin adalah password yang sama apabila kita login kita punya M Plus account. Okay, make sure password tu make sure simple dan mudah untuk ditekan. Okay, di simple, selamat dan mudah untuk ditekan. Sebab bila kita nak queue, kita nak cepat-cepat tekan kan, sebab kita nak dapatkan best price. Kalau kita punya password tu payah, huruf besar, huruf kecil, ada apostrophe, underscore dan sebagainya, kita pun lupa. Bila lupa, kita nak queue cepat-cepat tapi dah terlupa, dah terlepas peluang macam tu. Okay, simple, buat simple je, ABC 1, 2, 3 ke, macam tu lah kan. Okay, kita pun tekan OK. Kalau sekarang ni tak boleh lah sebab market tutup and then saya tak masukkan password. So katakan kita dah tekan send now dan dah submit, apa yang akan berlaku adalah dalam kita punya order status, okay? Dalam kita punya order status, ni banyak dia punya order status ni kan. Dalam kita punya order status, dia akan tunjuk yang order tu confirm. Okay, maksudnya order confirm, dia akan tulis order confirm macam tu. Order, dia hanya letak status tu, confirm je. Confirm ni belum match lagi. Okay, confirm maksudnya dia belum match. Okay, dia belum match. Kejap saya stop sharing dulu. Saya nak crop yang saya punya order status tu. Tak ada, dia dah order expired. Order in queue apa semua. Tak boleh nak tunjuk lah. Kalau nak tunjuk betul-betul memang kena buat masa office hour. Maksudnya waktu trading. Itulah. Okay, so first bila kita dah tekan order dan kita send order, dia akan confirm dulu. Confirm ni maksudnya bukan dia dah match. Confirm ni maksudnya order kita dah diterima oleh sistem. Okay, order kita dah diterima oleh sistem dan sistem sedang menunggu
Okay, sistem tunggu. That's why dia panggil queue. Sistem tunggu, adakah orang yang nak jual pada harga yang kita nak beli tu. Kita nak beli 100 slot pada harga 0.745, tapi dekat sebelah sini semua orang sedang menunggu untuk dia punya pembelian mendapat mendapat sambutan daripada penjual. Okey. Macam mana dia punya pembelian yang 100 slot tu akan match? Dia akan match apabila harga dah bergerak ke kiri. Okey. Bila harga ni bila harga drop, okey, bila harga drop, harga bergerak ke kanan. Bila harga bergerak ke kanan, maksudnya harga sedang dropping. Okey. 745 akan bergerak ke best sell. Bila 745 bergerak dekat best sell, so dia dah automatic akan match. Okey, sebab dekat best sell ni orang dah beratur nak jual. So apabila orang dah beratur nak jual, tapi harga 0.745 tu dah bergerak ke kanan, so dia akan automatic match apa yang kita dah queue tadi 100 slot. Sebab dah termasuk dalam best sell, orang pun jual lah dia punya pegangan dekat situ. Biasanya apabila harga bergerak turun, memang orang akan cuak sikit kan, so orang pun jual. Tapi kita dah queue dekat bawah tadi 0.745 dan kita punya queue tu akan match. Okay, kita punya queue tu akan match. Itu yang cara queue yang biasa. Okay, once queue kita dah match, first dia akan confirm. Confirm ni maksudnya dia dah queue kan untuk kita. So bila kita dah queue, dia akan keluar satu lagi, istilah dia adalah match. Match ni bermaksud kita punya queue tadi dah jumpa pasangan dia lah. Maksudnya kalau kita queue nak buy, dah jumpa pasangan dia. Pasangan dia adalah orang yang queue nak sell. Okay? Kalau orang yang queue nak sell, dia akan queue sebelah kanan. Okay? Dia akan queue sebelah kanan. Biasanya orang akan queue nak sell, dia akan letak harga yang tertinggi yang dia nak sell lah, okay? Daripada harga dia entry. Kalau dia queue lebih rendah daripada harga entry, itu maksudnya cut loss. Okay? Itu maksudnya cut loss, dia tak untung lah. Okay? Tapi akan ada situasi yang mana orang akan masuk dan keluar pada harga yang sama kalau dia tak sanggup nak tunggu lama. Biasanya dia masuk, dia dah masuk 745, okay? Harga pun drop. Bila dia queue buy pada 745, harga pun drop, maksudnya harga bergerak ke kanan, and then dia punya buy tu match. So dia dapatlah beli pada harga 745. Tapi harga bergerak lagi, turun lagi. Bergerak turun lagi and then naik sikit. So dia pun dah cuak, dia cakap, alamak, makin turun ni. Lepas tu harga pun kembali, 745 ni berada pada sebelah best sell. Okay, bila 745 berada pada sebelah best sell dalam jangka masa yang lama, dia pun cakap, alamak, tak bergerak-gerak ni. Dia pun sell balik pada harga 745. So bila keluar dan masuk pada harga yang sama, kita hanya rugi brokerage lah. Okay? Bila kita masuk dan keluar pada harga yang sama, kita akan rugi brokerage sahaja. Dan brokerage ni kalau M+ dia tak mahal sangat lah. Okay? Kalau M+ tak mahal sangat. Paling-paling pun kalau secara kasarnya dalam lebih kurang RM20, lebih kurang macam tu lah kan, lebih kurang RM20. Okay. Okay, that's why orang cakap kalau M+ ni, kalau kita nak rempit satu bit pun, kalau lot kita agak besar kan, mungkin dalam 100-200 slot, satu bit pun dah profit dah. Macam tu. Okay, sebab dia punya charge dia murah. Okay. So, sebelah kiri mewakili buy, sebelah kanan mewakili sell. Kalau nak buka sampai 5 layer, kita kena bagi client code dekat Remizer akan bukakan lah. Okay. Okay. Apa yang berlaku apabila harga bergerak ke kanan, itu menunjukkan harga sedang dropping. Kalau harga bergerak ke kiri, maksudnya dari sini, harga ni 750 bergerak ke kiri. 755 naik ke atas menggantikan 750. 760 menggantikan 755. So apabila harga bergerak ke kiri, itu menunjukkan pusingan, menunjukkan bahawa harga sedang menaik. Okay, harga sedang menaik. So dia macam rotation lah. Kalau saya buat macam ni. Kalau harga bergerak ke sini, so maksudnya 750 ni digantikan oleh 745, 740 menggantikan 745 dan 755 digantikan oleh 750, itu menunjukkan harga sedang menurun. Kalau kita tengok dekat market depth ni,
Okey, tapi sekiranya berlaku sebaliknya harga bergerak ke sini, 750 menggantikan 745, 755 menggantikan 750, itu menunjukkan harga sedang menaik. Okey, itu menunjukkan harga sedang menaik. Kalau harga ke sini, dia menunjukkan harga sedang menurun. Macam tu. Okey. Okey, itu yang paling asas yang kita kena faham tentang Big Q pattern. Big Q lah tentang jualan dan belian. So, apa maksud yang nombor 4 ke atas ni? Sekiranya orang terakhir pada masa tersebut, pada saat tersebut, okey, sekiranya dia beli terus pada best sell, okey, dia beli terus dekat sini, 4 lot. Dia beli dekat sini. Mana kita nak tahu dia beli dekat sini? Kita tengok yang bawah ni. Ini adalah orang yang terakhir yang beli tadi. Okay, tadi petang jam mungkin jam 4.49 4.59 ke kan macam tu. Sebelum jam 5 tu. Ni dia boleh nampak dia punya timing dia. Dia beli pada 4.59.37 saat pada harga 7.45 dan match. Okay, dan match. Match kat situ. So dia punya match pada harga 745, okay, 4 lot. So apabila ada mesh dekat sini, dia akan tunjukkan dekat sini. Okay. Dia akan tunjukkan dekat situ. Yang terakhir sekali, dia akan tunjukkan dekat situ. Tapi terakhir sekali tak semestinya pukul 5. Kalau trading hour sedang bergerak, apa-apa yang jam saat terakhir tu yang dia akan tunjukkan dekat sini. Okay, dia akan tunjukkan dekat situ. Sekiranya kita tengok dekat contoh macam MLS kan. Contoh macam MLS, saya buka yang sebelah ni. Ini adalah jam-jam pergerakan dia, 4.59.37, lot terakhir. Lepas tu ke bawah ni, volume ni adalah volume buy lah sebab warna hijau. Yang 66.30 ni kan, 4 ni kan. Yang warna merah ni adalah volume sell. Okay, volume sell. Yang ini adalah accumulated volume lah daripada seawal pagi. Ini accumulated value, nilai dia. Ini adalah value, nilai pembelian. Okay. Kalau yang warna merah ni sebelah sini adalah value jualan. Okay. So dari sini pun kita boleh nampak kalau sekiranya banyak tiba-tiba kita nampak banyak yang warna hijau dan 1,000 lot ke atas, kita menunjukkan bahawa terdapat pembelian besar-besaran lah macam ni. So dia akan full bar dekat sini yang warna hijau ni. Bila ada 1,000 lot dan ke atas membeli, 4 kotak yang bar ni dia akan menjadi warna hijau. Okay. Itu menunjukkan ada 1,000 lot dan ke atas. Ni 1,000 lot, ni 1,000 lot, ni 1,000 lot ke atas, ni 1,000 lot ke atas. Kalau warna merah, 1,000 lot jualan. Okay, 1,000 lot jualan. Okay. So, kalau kita besarkan ni, kita tak nampak dia punya quantity bar. Okay, so that's why saya suka gunakan paparan macam ni. Okay, so bahagian hujung sekali, okay, bahagian hujung sekali yang dekat sini, saya ambil yang ni lah. Ini senang sikit kita nak contoh-contoh kan. Yang hujung sekali sebelah sini saya panggil battery bar. Saya panggil battery bar, tapi nama asal dia adalah quantity bar. Okey. Macam mana nak tahu? Kita right click je dekat situ. Ada nama dia tu, show quantity bar. Okey. Kalau kita untick dia, dia akan hilang. Okey, dia akan hilang. Kalau kita tick dia, dia akan ada kat situ. Tapi untuk dapatkan paparan yang macam ni, kena pastikan tuan-puan punya desktop ataupun laptop skrin besar. Kalau saya pakai desktop, saya pakai yang 23 inci. Kalau laptop saya tak sure berapa inci yang supaya dia muat untuk kita paparkan semua tu. Okay, ini kalau kolom J lah. Kalau kolom D tak ada masalah. Kolom D sebab dia besar. Okay, so dia boleh nampak je kat sini kalau kolom D. Kalau kolom J, dia agak compress sikit sebab sebelah kanan ni saya nak letakkan market trade monitor. Okay. Kalau kolom D tadi dia tak ada market trade monitor. Yang ni ada market trade monitor. So dia akan compress sikit. So kalau skrin tak cukup besar dia tak akan nampak yang battery bar ni ataupun quantity bar. So quantity bar ni adalah sebenarnya dia merujuk kepada jumlah lot yang berkumpul dekat sebelah tengah-tengah ni. Okey. Paling mudah saya ambil kat sini. Ini adalah merujuk kepada yang ini. Ini adalah 526 ni, coet ni. Dia punya quantity bar dia. 4914 yang ini, 5811 ni yang ini. So makin dia panjang, quantity bar ni makin tebal lah dia punya Q dia kat situ. Okay. Contoh kalau MLS ni
pada 770 9,861 lot yang berkumpul untuk jual. So dia tunjukkan dia punya quantity bar ni ataupun bateri lah saya panggil kan. Bateri dia full bar. Bila bateri dia full bar kat situ menunjukkan terdapat resistance yang kuat dekat situ. Okay, itu secara mudahnya lah. Okay. So kalau kita nak tengok sentiment sama ada dia bullish ataupun dia bearish pada hari tersebut, kita just tengok bateri dia. Okay. Kalau bateri dia tebal sebelah kanan, dia bearish. Kalau bateri dia tebal sebelah kiri, dia bullish. Itu sebenarnya saya share sikit lah. Sebenarnya saya ajar dalam grup sebenarnya. Benda ni agak penting lah untuk kita tahu. So kita boleh nampak sekelip mata, kita boleh nampak sentimen pasaran. Tapi Q bid ataupun Q order dia tak dia cuma sentimen, dia belum match lagi, dia belum bertukar menjadi volume. Okey, sebab dia belum match. Apa yang bertukar menjadi volume adalah yang bawah ni. Yang bawah ni dia dah match. Ini dah match. Ini hanya Q. Q boleh jadi fake, boleh ditipu. Okay, Q boleh ditipu. Kadang ada pihak yang sengaja menebalkan Q, tiba-tiba bila kita masuk tiba-tiba jadi nipis. Sebab Q dia boleh jadi fake. Sebab Q kita boleh cancelkan order. Selagi mana dia masih lagi dalam confirm, okay, selagi mana dia cuma tulis confirm je, kita masih boleh cancelkan. Tak ada charge, tak ada brokerage fee charge dan sebagainya, tak ada. Kita boleh cancel. Tapi once dia dah match, ni tak boleh cancel dah lah. Kalau dah match ni sama ada kalau match untuk buy, so kita kena sell lah. Okay. Kalau dia match untuk sell, maksudnya kita dah sell lah. Okay. Ni dah ada ni. Sekejap, saya satu persatu lah saya cuba explain kan. Apa beza nombor color putih dengan nombor kolom color kuning dalam market diagram. Okey. Yang ini adalah merujuk kepada volume Q lah. Okey, berapa ramai orang Q, sama ada Q nak buy ataupun Q nak sell. Yang ini adalah kekuatan dia. Yang kekuatan kalau kita tengok secara fizikal, okey. Ataupun dipanggil quantity bar atau nama pendek dia sebagai bateri lah, okey. Nama glamour. Ini adalah harga harga yang orang Q. So, yang atas ni saya kena clearkan dulu contoh-contoh ni. Yang atas ni adalah total yang ini. Okay, total. Total jumlah Q. Kita tengoklah sebelah mana lagi tebal. Kalau sebelah sell lagi tebal berbanding dengan sebelah buy, maksudnya seller ramai lah. So kena hati-hati sikit. Macam tu. So, yang warna putih ni merujuk kepada jumlah berapa CDS yang berkumpul untuk menghasilkan jumlah lot yang berkumpul sebanyak tu. So, 526 Q tu, lot Q tu, okay, Q buy ni datang daripada 4 CDS, okay, datang daripada 4 CDS. So, 4,914 Q lot ni datang daripada 12 CDS, macam tu, okay. Basically benda ni dia personally saya tak adalah nampak dia signifikan sangat, tapi kalau kita tahu it's okay lah, okay, kalau kita tahu better, okay. Macam ni 9,861 sell Q datang daripada 39 CDS. So dia menghasilkan bateri bar yang agak tebal kat situ, okay. Tu cara nak baca dia. So apabila ada pertambahan, ini kalau tengok dekat semasa market buka lah, okay. Semasa market buka kadang-kadang kita boleh nampak dekat sini tambah 1,000. Okey, kalau dia ada tiba-tiba ada dekat situ tambah 1,000, itu bermaksud ada orang baru je Q tambah untuk sell dekat situ 1,000. Okey. Tapi kalau tiba-tiba kita nampak dia tolak, okey, tolak 1,000. Ni kalau siapa-siapa yang betul-betul perasan ni dia akan nampak, okey. Kalau dia ada tunjuk tolak 1,000, dia ada dua possibility. Kalau tambah tu memang kita tahu dah. Kalau tambah tu maksud ada orang Q lah kan, ada orang tambah Q. Tapi kalau tolak, dia ada dua possibility. Okay. First, maksudnya orang terus beli dekat sini. Okay. Orang terus beli dekat harga 750, dia direct buy. Saya tulis kat situ direct buy.
Okay, direct buy. Tulis dengan mouse ni kan slow betul. Kalau dia direct buy dekat situ, maksudnya dia malas nak tunggu sebelah sini. Okay, dia malas nak tunggu, terus dia direct buy dekat situ. So automatic kita boleh nampak queue lot dekat sini berkurang. Kalau dia direct buy 1000 lot, terus kita boleh nampak berkurang 1000 lot. Tiba-tiba tinggal 233 terus kan. So maksudnya ada orang direct buy. And then ada satu lagi possibility, kalau berkurang dekat sini, adalah dia cancelkan order. Okay. Maksudnya dia nak jual kat situ. Tapi dia rasa macam kalau aku jual kat situ aku untung berapa bit je. Baik aku cancel order kat sini, tambah dekat sini. Kira macam agak tamak sikit kan kat situ. Selalu kita nampak kan. Mula-mula dia queue nak jual kat sini. Tapi dia nampak macam alamak boleh naik lagi ni. Dia pun cancel order kat sini, dia pun pergi tambah kat sini. Selalu kita nampak macam tu. Okay. So kalau kita nampak sini tiba-tiba hilang 1000, tiba-tiba bertambah kat sini 1000, kita tahu dah lah maksudnya ada orang cancel kat sini dan dia queue dekat harga yang lebih tinggi. Tapi ada juga possibility yang ada orang direct buy dekat sini. Okay, ada orang direct buy dekat sini. Tapi kita kena ingat untuk direct buy dengan direct sell ni, saya buang dulu semua. Untuk berlakunya direct, maksudnya kita malas nak tunggu, sama ada kita malas nak tunggu nak buy atau malas nak tunggu dekat sell. Untuk direct dia hanya boleh berlaku pada level 1 sahaja. Okey. Dia hanya boleh berlaku pada level 1 sahaja. Kalau dia ada pertambahan dekat level di bawah daripada level 1 ataupun ada pengurangan di bawah daripada level 1, itu bermaksud pengurangan tu orang cancelkan order. Kalau pertambahan maksudnya orang tambah order. Okey. Tapi kalau dekat level 1 pertambahan maksudnya memang samalah orang tambah order, tapi kalau pengurangan dia ada dua maksud dia. Sama ada dia cancelkan order ataupun direct match. Dia malas nak tunggu, dia terus pergi beli dekat sini. So dia akan direct match dekat sini. Kalau dia malas nak tunggu jual dekat sini, dia terus pergi jual dekat Best Buy. Terus direct match dekat Best Buy, dia akan terus ada negatif dekat situ. Contoh negatif 100. Contohnya kalau dia nak jual direct 100 slot. Okey. Ada soalan? Okay, ahli group. Sekejap saya tengok apa soalannya. Setelah bateri bar penuh baru harga akan menaik atau sebelum penuh harga akan lompat? Actually bateri bar ni dia hanya sentimen, dia hanya menunjukkan sentimen. Dia tak boleh nak cakap mesti akan jadi. Contohnya kalau sebelah sini penuh kan, sebelah sini penuh tapi harga tak naik-naik juga, that's mean memang ada orang tahan lah harga dia. Ada orang tahan lah harga dia. Dia tunjukkan sentimen. Okay? Yang sentimen dah mula bullish, tapi dia hanya queue ni anytime orang boleh tarik balik apa yang dia queue tu. Okay? Anytime orang boleh cancelkan balik apa yang dia queue tu. Macam mana nak direct buy? Tuan Izzian Jamil tanya kan. Kalau nak direct buy, kena beli direct daripada best sell dekat level 1. Okay? Best sell dekat level 1. Kena beli direct kat sini. Terus akan match lah. Okay? Kalau kita queue kat sini, maksudnya kita beratur dengan orang lain lah. Kita tunggu giliran. Kalau nak direct buy, beli terus kat sini. Tapi kalau sekiranya kita direct buy kat sini, tiba-tiba harga pula bergerak ke sini. So harga bergerak kat situ kan, kita ada risiko kerugian lah kat situ. So that's why kena kaji dulu betul-betul arah pergerakan market lah. Okay? Kena kaji betul-betul. Kalau macam dalam saya punya group online coaching tu memang ada kita punya indikator sendiri. So lagi senang lah kita boleh predict siap-siap dekat mana harga entry, harga exit kan, dan adakah harga nak naik lagi ke, nak turun lagi ke. Jadi everyday pun memang kita akan discuss dalam group untuk discuss counter-counter yang berpotensi. Okay. So inilah cara nak baca. Okay, ini cara nak baca dia. Okay. Satu lagi selain daripada kita tengok yang battery bar ni, saya panggil battery bar lah, nama asal dia quantity bar kan. Kita boleh tengok yang lebih detail dalam Q analysis. Yang ni jarang orang share. Okay. Dan saya pun tak share sebenarnya. Saya cuma share dekat ahli group je. Tapi alang-alang saya dah buat live, saya share sikit lah kan. So untuk tengok lebih detail, kalau let's say kita hanya ada 5 layer, kita nak tengok lebih detail lagi, kita boleh tengok dekat stock. Okay, pergi dekat stock, pergi dekat Q analysis. Sebelum ni pun saya dah ada share dah sebelum ni.
kita pergi dekat Q analysis, dan kita tekan yang macam ada horizontal bar tu. Okay, tekan yang ada horizontal bar warna kuning tu, dia akan nampak lebih clear, battery bar. Okay, and then kita boleh nampak lah dekat mana resistance paling kuat, dekat mana support paling kuat, hanya berdasarkan battery bar lah. Okay, secara ringkasnya saya screenshot yang ni. Contohnya kita ambil MLS ni. Okey, contoh kita ambil MLS kan. Cuba teka dekat mana resistor paling kuat. Okey, sebelum teka resistor paling kuat, cuba teka untuk sekarang MLS, adakah dia bullish dari segi Q bit pattern ataupun dia bearish? Cuba jawab dulu. Adakah dia bullish? Okey, adakah dia bullish dari segi Q bit pattern ataupun dia bearish? Ahli grup pun boleh jawab. Adakah dia bullish ataupun dia bearish? Cepat. Okey, KS San jawab bearish. Okey. Dekat Facebook cuba jawab. Adakah dia bullish ataupun dia bearish? Yang ni kita guna visual je dulu. Okey, kita guna mata, kita guna naked eye je. Kita guna mata sahaja secara visually. Adakah dia bullish ataupun dia bearish? Okey, bagus. Ramai cakap bearish. Okey, betul lah tu. Kenapa kita boleh cakap dia bearish? Sebab dari segi dia punya battery bar ni, kita boleh nampak dia lebih tebal berbanding dengan battery bar yang sebelah kiri. Okey, sebelah kiri mewakili seller, sebelah kanan mewakili buyer. Sekiranya sebelah kiri lebih tebal, terbalik. Sebelah kanan mewakili seller, sebelah kiri mewakili buyer. Sekiranya sebelah kanan lebih tebal daripada sebelah kiri, overall kita boleh cakap dia bearish lah. Okay? Kalau sebelah sini lebih tebal, kita boleh cakap dia bearish. Kalau sebelah sini lebih tebal, kita boleh cakap dia bullish. Okay? So secara tak langsung kita boleh nampak sentimen semasa. Itu cuma kita just nak tengok sentimen semasa je. And then kena ingat, sentiasa bear in mind, dia cepat berubah. So dia cepat berubah. Kalau nak betul-betul masterkan ni, kena betul-betul study lah. Okay, dalam group memang kita akan sentiasa bincang lah benda ni. Okay, itu antara benda yang saya nak share pada malam ni. So at least kita dah discuss benda yang paling asas. Pertama sekali, kita faham sedikit tentang market depth. And then market depth ni kalau kita tak cukup 5 layer, kita boleh tambah lagi menggunakan Q analysis. Okay, Q analysis ni sampai berpuluh-puluh layer. Kadang-kadang saya tak terkira ni berapa layer ni yang ada kan. So dia banyak, dia punya layer-layer tu ada kat situ. So ini yang apa yang M Plus providekan untuk klien lah. Kalau platform lain saya tak sure ada provide ke tak, tapi untuk M Plus memang dari awal memang saya dah gunakan dah. Okay, dah bertahun-tahun dah kita gunakan benda ni untuk trade lah. So dalam group pun, dalam online coaching, saya punya group online coaching kan, saya ajar very detail benda ni untuk kita tengok sentimen semasa, mana kita nak cari support, mana kita nak cari resistance, and then macam mana kita nak tengok adakah market pada hari itu ada high chances untuk naik. Macam itulah. Okay, and then ada cara nak baca dia dengan lebih detail. So ini saya just bagi dia punya overview lah, secara umumnya apa yang kita boleh tengok lah. Okay, so dari awal pun kita dah boleh nampak dah market adakah dia ada chances nak naik lagi ke tak, macam tu. Kita kena faham sebab benda ni kita panggil benda ni, okay, benda ni kita panggil market depth kan. Yang ini kita panggil market depth. So market depth ni dia ada Q pattern. Dia ada big Q, okay, big Q. So big Q ni dia ada pattern dia. Big Q ni dia ada pattern. Saya bayar dekat 2,000 ni nak belajar benda ni je kan. Okay. Sebab kita nak tahu kan. So big Q pattern ni dia ada beberapa pattern lah yang kita tak kena tahu. Macam saya dah cakap tadi lah. Okay. Kita ada bullish pattern, kita ada bearish pattern, dan kita ada certain pattern lagi yang kita kena tahu. Okay. Itu saya tak terangkan lah dekat sini. So at least kita tahu ni, kita tahu Q analysis. Q analysis ni saya tak sure platform lain, tapi M Plus memang ada dari awal,
dan gunakan semaksimum mungkin. Okey, kalau tuan-puan yang belum ada M+, boleh apply lah untuk buka akaun M+. Okey. Boleh apply under saya jugalah. Okey. Kita pun macam M+ pun dah planning untuk buat online punya buka akaun nanti. Itulah untuk sedikit pada malam ni. Actually ada lagi saya nak share sebenarnya, saya dah lupa dah. Tak apalah, nanti bila dah ingat nanti kita akan buat sesi yang akan datang. Okey. Zul Kifli tanya, boleh tunjuk lagi sekali macam mana nak buka queue analysis? Senang je. Mula-mula highlight dulu mana-mana nama counter kita nak tengok. Contoh, saya klik OCN Cash. Okay, saya klik OCN Cash. Klik je nama dia sampai dia ada warna biru tu, dekat background biru tu kan. Dia akan highlightkan warna biru tu. Pergi atas, dekat stock, okay. Dia ada tulis stock tu, atas kiri tu kan, sebelah rumah tu. Sebelah gambar rumah ni, tekan stock. Bila tekan stock, tekan queue analysis. Kalau nak guna shortcut keyboard, Ctrl plus F2, lepas tu tekan 4. Which is saya pun tak guna sebab saya tak hafal pun dia punya keyboard shortcut tu. Saya tekan sini je terus guna mouse je. Tekan queue analysis, dia akan terus keluar macam ni, tapi pada awal-awal dia akan defaultnya adalah macam ni. Okay, default dia adalah macam ni. Dia akan defaultnya yang itu, apa nama dia pun saya tak tahu, yang inilah. And then kita tekan yang sebelah kanan dia tu, yang ada macam horizontal bar tu kan. So dia akan nampak lebih cantik lah, lebih smooth. Okay. Tapi make sure full features lah. Kalau nak gunakan Internet Explorer compatible. Kalau guna Edge, kalau guna Edge kena gunakan compatible mode. Okay. Kalau gunakan Google Chrome, kena gunakan Internet Explorer tab extension dekat Chrome extension. Okay. Macam mana nak shortlistkan counter? Dia dah ada dah. Actually kalau M+ memang dah ada shortlist dah kat sini. Kita boleh shortlistkan menggunakan all stock, boleh shortlist menggunakan most active. Okay. Tu. Boleh shortlist menggunakan top gainers. Kalau nak lagi detail, kita buat kita punya favorite account lah. So tekan je yang file ni, yang folder ni, yang warna kuning ni, masukkan kita punya favorite account. Contoh nak buat baru kan, tulis je lah baru. So bila dah tekan baru kat sini, kita boleh add mana-mana saham yang kita nak lah. Contoh nak masuk ke MLS, tekan MLS, dia akan masuk lah dalam folder baru tu. Okay, macam tu. Simple je. Okay, simple je. And then kita boleh nampak dah ada kat sini baru. So kalau kita nak delete balik yang folder ni, kalau kita tak nak, kita delete je lah. Okay, tekan yes, dia akan hilang dah. Okay. So Ali Group, ada soalan tak? Sebab betul-betul. Okay. Ada soalan tak? Okay. Rasanya tak ada dah. Ada cara tak nak potong queue atau ada keadaan tak boleh potong queue? Saya pun tak sure sebenarnya nak potong queue ni macam mana. Cumanya kita boleh queue lebih awal daripada orang lain queue lah. Tu je lah caranya kan. Kalau spesifik teknik nak potong queue tu, kalau dekat supermarket boleh lah. Kalau dekat bursa ni saya tak sure pula. Plus fee berapa setiap belian dan jualan? Okay, untuk fee belian dan jualan ni saya pun dah ada buat satu video dekat YouTube channel. Nanti Tuan Zulkifli boleh tengok balik dekat YouTube channel saya. Type je saya punya nama, Zul Izzy Nordin. Cari tajuk brokerage fee untuk M+. Saya terangkan agak detail juga ke situ. Okay. Ada lagi tak soalan? Rasanya tak ada dah kot. Macam mana nak masuk grup? Ni soalan yang paling menarik ni kan. Untuk masuk grup, actually saya dah terangkan secara detail dekat laman web. Okay, tuan-puan boleh tengok saya punya laman web. Saya type dekat bahagian komen, nanti akhir sekali nanti tuan-puan boleh check lah. Okay, saya punya laman web www.bursatraders.com. Okay. Tu saya dah send ke komen, nanti tuan-puan boleh check.
And then satu lagi, kalau siapa-siapa yang belum ada dalam saya punya grup Telegram ni, grup Telegram Belajar Asas Saham ni, saya jemput semua untuk sertai grup. Saya letaklah channel apa dia punya apa ni, invitation link ni saya letak kat bahagian komen, nanti tuan-puan boleh join lah. Okay. Sekiranya ada soalan apa semua, saya boleh bantu apa yang saya mampu jawab lah, saya akan jawab kat dalam grup tu lah. Okay. Wafi tanya bila market tutup, Q yang masih ada tu yang GTD ke doktor? Ya, betul. Q yang masih ada tu, Q yang GTD itulah. Sebab kalau kita gunakan limit, limit dia akan expire jam 5. Okay, limit yang biasa tu kan, yang day tu, dia akan expire jam 5. Kalau guna GTD, dia akan sampai maksimum sebulan. Setakat ni maksimum sebulan. So dia memang akan tulis expired juga jam 5 tu, tapi sebabkan kita gunakan GTD, besok pagi dia akan automatic queue juga untuk kita, sebab kita dah gunakan GTD function, automatic besok pagi-pagi dia dah queuekan untuk kita, so tak perlu nak tekan banyak kali lah. Okay. Ni Tuan ID Al-Qasam cakap, saya dah 2 kali beli buku tuan, trade saya meningkat terutama bab familiarization platform M+. Terima kasih banyak tuan. Modal 10k dah grow ke 30k lebih. Thank you tuan, semoga murah rezeki selalu. Amin. Saya doakan semua semoga murah rezeki lah semua yang follow kita punya live, Facebook dan sebagainya. Okay, so saya ingat sampai situ dahulu. Kalau ada salah silap saya minta maaf. And then kalau ada soalan apa semua, kalau saya tak sempat jawab dekat sini, kita boleh bincang dalam grup Telegram juga. Tapi dekat grup Telegram ni adalah public. So saya cuba kontrol lah saya punya content. So tak adil pula kan kalau saya jawab semua benda-benda yang khas untuk ahli-ahli grup yang apa ni, yang online group coaching tu. Saya tak adalah saya nak jawab dekat grup public. So untuk ahli-ahli grup online group coaching tu memang special lah. Dia orang dapat lebih detail. Dia orang dapat lebih detail dan lebih guided. So dalam grup online coaching tu pun memang terperinci. Okay, lebih terperinci. Okay. Boleh queue sebelum pukul 9. Boleh, tak ada masalah. Even kita nak queue sekarang pun boleh, tak ada masalah. Cumanya kalau kita queue sebelum office hour, sebelum pukul 9 pagi, kita tak boleh nak cancel kalau sekiranya kita tersalah tekan, kita tak boleh nak cancelkan. Itu je lah masalah dia. Okay. Contoh kita nak queue, kita nak tekan 100 lot, kita pergi tekan 1000 lot. Tapi sebab kita dah tekan submit, kita tak boleh nak cancelkan sebab kita queue di luar daripada office hour. Kalau office hour kita boleh queue, kita boleh cancel lagi. Macam mana nak cari kaunter berpotensi? Soalan ni saya jawab dalam grup lah. Okay, saya jawab dalam grup ahli sahaja. Okay. GTD tu dari platform. GTD tu dekat platform. Okay. GTD tu good till date tu kan, dekat platform lah. Ada saya tunjuk tadi, nanti boleh tengok balik. Okay. Okay lah, saya ingat sampai situ dahulu. Kalau Jais tengok ahli-ahli group ada soalan tak? Boleh queue ke before market? Ni dah jawab tadi. So okay lah, sampai situ dahulu. Tahniah dan terima kasih sekali lagi. Dalam stock menu tu kenapa tiada Q analysis ya? Stock menu yang mana? Stock menu. Stock analysis. Kalau gunakan yang platform yang Internet Explorer yang lama tu, dia ada full function. Kalau selain daripada tu dia tak full function kecuali guna apa ni? Compatible mode kalau Edge, ataupun guna Chrome Web Extension untuk Chrome. Macam tu. GTD pagi dia random queue. Dia memang akan random queue. Dia tengok berapa awal lah kita queue compare dengan orang lain. Okay. Macam queue lah, kena beratur lah kan. Macam orang nak pergi beli iPhone lah, beratur kan. Pagi-pagi lagi dah beratur dekat depan kedai Apple tu. Okay lah. Sampai situ dahulu. Kita tangguhkan dulu. Semoga bermanfaat dan membantu tuan-puan sebersedikit untuk faham lebih lagi untuk trading platform tuan-puan. Kalau nak buka account M+, saya type saya punya laman web tu, sahambursa.com/buka CDS mudah.
Okey. Nanti tuan-puan boleh tengok dekat sebelah laman web tu lah untuk buka akaun CDS Platform M Plus dengan saya. So sehingga berjumpa lagi, kita tangguhkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.